Ta'ala yang ke-18. Sifat 20 ni nak habis dah tuan-puan. Pengajian sifat 20 ni. Kan? Nak habis dah. Habis belajar tapi pengamatan dan pemahaman kita sampai bila-bila. Baik. Iaitu yang ke-18 iaitu kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an, iaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar akan tiap-tiap yang mawjud. Mendengar Allah Ta'ala itu akan setiap perkara yang mawjud. Mawjud tu maknanya apa? Maknanya setiap perkara yang wujud. Amma fil kaun wa amma fil aflak. Adapun perkara yang wujud itu berada di bumi ini ataupun yang berada di luar bumi. Kan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar itu, dengar dia itu tak ada telinga lah. Dia tak ada telinga. Dengar Allah Ta'ala dia tak ada arah. Dengar Allah Ta'ala dia tak ada batasan bunyi. Tak ada telinga tu bermakna Allah Ta'ala tak perlulah kepada alat untuk pendengaran. Adapun makhluk dia perlu kepada pendengaran. Perlu pada telinga. Telinga yang kita ada kanan dan kiri ni. Fungsi telinga ini adalah untuk mendengar. Salah tuan-puan. Fungsi telinga untuk mendengar salah. Apa ramai orang ada telinga dalam dunia tapi tak boleh mendengar. Betul tak betul? Kalau kita kata fungsi telinga untuk mendengar, tuan-tuan bagi jawapan penyelesaian bersih. Kenapa ramai orang dalam dunia ni ada telinga tapi tak boleh mendengar? Kita kata telinga untuk mendengar. Tapi ramai tak orang tak boleh dengar? Baik. Ada yang tak boleh dengar betul? Orang panggil pekak tuli. Memang tak boleh dengar langsung. Ada yang tak berapa nak dengar, dipanggil pekak. Tak berapa nak dengar, tapi dia dengar. Tapi tak berapa nak dengar. Ada yang boleh dengar. Jadi di mana telinga kata fungsi untuk dengar? Itulah kita kata, kalau kita kata telinga fungsi untuk dengar, kalau dalam ilmu tauhid, salah lah. Sebab apa? Sebab ramai yang tak boleh mendengar. Dan ramai juga yang boleh mendengar tapi tak sempurna. Maka apa fungsi telinga sebenarnya? Fungsi telinga itu adalah bertindak sebagai alat. Alat apa? Alat untuk mendengar. Kenapa dipanggil alat? Sebab alat tu kadang-kadang rusak. Alat, tuan-tuan. Kita ada alat item. Kita ada telefon. Telefon ni alat tak? Telefon ni alat. Setiap masuk ke alat tu elok. Tak. Sampai tu masuk alat tu akan rusak juga. Belilah telefon mahal sekali pun. Sekarang kalau telefon yang paling mahal Apple lah. iPhone. Sekarang keluar yang 7 boleh lah. Saya tak ada pakai iPhone ni dah. Boykot Yahudi ni. Kan? Tuan-tuan. Kita beli telefon mahal. Harga ribu-ribu. Kan? Beli telefon mahal. Sampai tu masuk dia akan rusak. Sebab apa? Sebab dia alat. Telinga pun macam tu. Sebab telinga ni alat. Bila dia alat, ada masa dia rusak. Jadi kita tak kata telinga tu untuk mendengar. Telinga tu alat untuk mendengar. Alat untuk mendengar. Makna alat itu Allah Ta'ala beri sistem dia. Beri sistem dia memang dijadikan untuk mendengar. Sistem dia. Tetapi bila Tuhan jadikan telinga, khalaqallahu al-udhunain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta, khalaqa. Diciptakan telinga asal bukan untuk mendengar. Tetapi waju'ila lis-sama'. Kemudian baru dijadikan untuk mendengar. Sebab itu dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut khalaqa dengan ja'ala. Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menjadikan. Kedua-dua ni tuan-tuan perempuan beza. Menciptakan dan menjadikan. Apa makna menciptakan? Malam
dan juga siang. Masalan, Allah Ta'ala ciptakan malam dan Allah Ta'ala juga menciptakan siang. Diciptakan malam itu untuk apa? Diciptakan siang itu untuk apa? Masing-masing ada tugas. Dan dijadikan pada malam itu, yang menjadikan petanda malam adalah dengan kehadiran bulan. Dan dijadikan petanda kehadiran siang adalah dengan hilangnya bulan, datangnya pula matahari. Penciptaan dan penjadian berbeza. Telinga, Allah Ta'ala menciptakan telinga. Menciptakan telinga sebagai salah satu kita punya bahagian juzuk dalam badan. Bila Allah Ta'ala dah ciptakan telinga, juzuk dalam badan, baru Tuhan masukkan ja'ala, penjadian. Jadi apa? Jadilah telinga itu mendengar. Allah Ta'ala dia tak ada penjadian, dia tak ada penciptaan pada diri dia. Pendengaran dia tak ada penciptaan, pendengaran dia tak ada penjadian. Tak ada. Itu semua tak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila Tuhan sebut dalam Quran, innahu huwas sami'. Sami' itu maha mendengar. Kita tak sami', kita sama' ya. Sama' ni apa? Mendengar. Kita tak maha. Allah Ta'ala maha sami'. Maknanya maha melihat itu meliputi segala-galanya. Dari bisikan hati, suara dalam hati kita, sampailah bunyi di seluruh bumi, alam, langit, dunia ini dan sebagainya. Kesemuanya itu di bawah pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala boleh dengar, Ustaz? Kalau semua manusia itu berbisik-bisik dalam hati. Tuhan boleh dengar kau semua tu? Tuhan boleh dengar. Macam mana Tuhan boleh dengar pula? Termasuk dalam sifat ilmu dia, pengetahuan dia. Kan? Kita tuan-tuan perempuan, jangan ke orang berbisik ramai-ramai. Orang berbisiklah hati seorang pun kita tak tahu apa dia bisik. Maka itu menunjukkan kepada kelemahan kita. Kan? Bila kita tahu Allah Ta'ala ni tuan-tuan perempuan, sifat dia itu maha mendengar, kita akan rasa apa? Kita akan rasa nak jagalah lidah kita dan hati kita daripada berbisik-bisik ataupun bertutur dengan tuturan yang jahat. Kalau dari segi lisan kita tuan-tuan perempuan, lisan kita, bila kita tahu Allah Ta'ala itu maha mendengar, maka kita akan jaga lisan kita daripada kita bercakap benda-benda yang buruk. Seperti apa? Ghibah. Ghibah ni apa? Mengumpet. Apa lagi? Kazab. Apa dia? Menipu. Apa je lagi? Macam-macam. Mulut ni punya perangai. Sebab tu mulut ni tuan-tuan perempuan paling kena jaga. Buat sumpah palsu lah. Sumpah palsu ni bersumpah atas nama Allah Ta'ala, tapi benda yang bohong. Mungak. Kan? Ataupun melafazkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Carutan-carutan yang tidak baik. Hari ni kalau kita tengok tuan-tuan perempuan, anak-anak muda kita, kalau duduk di kedai-kedai makan, duduk di kedai-kedai mamak, kalau dia lepak-lepak tuan-tuan perempuan, kadang-kadang perkataan carutan, perkataan-perkataan buruk itu seolah-olah menjadi zikir daripada mereka. Sebut itu, sebut itu, sebut ini, sebut itu. Tak ada apa-apa salah. Bila dari muda dah dididik, dah diasuh, dah diasah perkataan tu dengan carutan-carutan, dah diasah dengan kalimah-kalimah yang tak baik, itu yang sampai ke tua pun masih mencarut. Tuan-tuan, itu yang sampai ke berumur pun mulut masih tak lekang dek mencarut. Masih melafazkan perkataan-perkataan yang tak baik. Tapi umur ni kubur dah panggil mari dah. Tapi mulut kita tu, subhanallah, bila cakap dengan orang kan kasar je cakapnya. Bercakap dengan orang kan tak fikir perasaan orang. Kata apa? Saya ni cakap je macam ni, hati saya tak macam tu. Apa yang awak cakap tu menandakan hati awak lah. Apa yang keluar pada lisan kita menandakan apa dalam hati kita tuan-tuan. Tu cerita Dia tak ada istilah saya cakap dia kasar, Ustaz, hati saya baik. Tak ada. Orang baik tak kata dia baik. Kalau dia kata dia baik, bermakna dia jahat. Sebab orang baik tak pernah kata dia baik. Tak pernah tuan-tuan. Orang baik yang mengaku baik itu dia tak baik sebenarnya. Itu cerita. Jadi bila kita ni tahu Allah Ta'ala itu maha mendengar, maka jagalah setiap lisan kita. Jagalah lisan kita berbual, bercakap dengan orang. Jangan sampai kita mengguris hati
mengguris hati orang dengan perkataan-perkataan kita yang tak baik, dengan kita mengumpat orang itu, ini dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, yang ke-19 itu iaitu kaunuhu basira. Iaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Maha melihat akan tiap-tiap yang mawjudat, yakni tiap-tiap perkara yang ada itu, meliputi yang zahir dan juga meliputi di yang bintang, meliputi yang batin. Baik. Dan Maha melihat Allah Subhanahu wa taala ini daripada sekecil-kecil perkara sampailah kepada sebesar-besar perkara. Sekecil-kecil zarrah, makhluk yang paling kecil adalah zarrah, tuan-tuan dan puan. Tak boleh dilihat dengan alat. Tak boleh. Dia kena ada satu benda yang khusus untuk melihat zarrah ni. Zarrah ni sangat kecil. Itu berada di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan penglihatan Allah juga tidak tertapis dengan gelap. Penglihatan Allah tidak tertapis dengan hijab. Penglihatan Allah tidak tertapis dengan jarak, itu, ini dan sebagainya. Allah tu Maha melihat walau sejauh mana kita berada. Kalau kita, tuan-tuan, kalau jauh sikit dah tak nampak dah. Kan? Keluar pada masjid. Tak nampak dah. Sebab apa tak nampak? Sebab terhijab dengan dinding, terhijab dengan pintu. Tak nampak dah, tuan-tuan dan puan. Kan? Baik. Adapun Allah Ta'ala itu tidak terhijab dengan apa jua perkara. Bila kita rasa Allah Ta'ala ni Maha melihat, tuan-tuan dan puan, dia akan datang ke perasaan muraqabah dalam hati kita. Muraqabah ni apa? Dokek dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dokek dengan Allah Ta'ala? Sebab rasa sentiasa diri ini diawasi oleh Allah. Itu makna muraqabah. Muraqabah itu sentiasa merasakan diri itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia rasa dia sentiasa diawasi, tuan-tuan dan puan, seperti mana kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau ni bila kau sembahyang, kata Nabi, bila kau beribadah, kau mesti sembahyang dengan cara seakan-akan kau sedang melihat dia. Kalau kau tak dah mampu nak membayangkan seakan-akan kau sedang melihat dia, maka yakin dan percayalah bahawa Allah Ta'ala itu Maha sedang melihat engkau. Maka bila kita kata kaunuhu basira, Maha mendengar Allah Ta'ala, kita akan rasa malu nak buat maksiat, tuan-tuan. Malu nak buat maksiat. Malu nak buat maksiat tu bukan bermakna kita tak buat maksiat. Tak. Diri kita ni malu buat maksiat, tuan-tuan. Kita memang selalu buat maksiat, tak pernah tak buat maksiat. Tetapi sekurang-kurang dengan kepercayaan, keimanan kita, beriman dengan kaunuhu basira, keadaan Allah yang Maha melihat itu, tuan-tuan dan puan, dia akan mencegah kita daripada maksiat. Tetapi nak kosong daripada maksiat tak boleh. Kenapa tak boleh, Ustaz? Mustahil kau? Mustahil. Manusia mustahil tak buat maksiat. Mustahil, tuan-tuan dan puan. Sahabat pun buat maksiat. Sahabat buat maksiat, tuan-tuan? Tuan-tuan, sahabat buat maksiat ke? Cik, lolap ke? Dia ada orang dia lolap dengan mata dia lolap sekali. Ada orang dia lolap, mata tak lolap, tapi minda dia lolap. Macam mana tu? Minda dia lolap. Mana mata dia buka, tuan-tuan. Tapi dia mandang saya tu kosong, minda dia kosong. Dia mandang macam tu. Dia kan dia sedar balik. Dia macam orang micro sleep tengah buat kereta. Micro sleep buat kereta, tuan-tuan. Micro sleep ni kan tidur yang sekejap kan. Micro sleep ni dia tak payah. Bukan makna micro sleep dia terlelap sekejap, tak. Ada orang micro sleep, tuan-tuan dan puan, dia mata dia buka tapi minda dia kosong, dia blur. Ni tuan-tuan ni, cik-cik ni micro sleep ke apa ni? Kan? Tak buat kereta ni. Saya tanya ni, sahabat ni buat maksiat tak? Cik ni orang main, sahabat ni. Nabi sebut siapa yang menghina sahabatku neraka tempat Sahabat buat maksiat, sahabat buat maksiat. Sahabat buat maksiat. Tapi sahabat dijaga oleh Allah Ta'ala. Beza sahabat buat maksiat dengan beza kita buat maksiat sama tak, Ustaz? Lain. Langit dengan bumi lain. Kita buat maksiat pagi tadi, kan kejap lagi lepas waktu syuruk buat lagi. Faham tak maksudnya? Kita kalau buat maksiat tetap berterusan. Buat lagi. Bukan
buat lagi. Kan buat lagi. Itu kita. Manusia. Manusia biasa. Sahabat dia buat, Allah Ta'ala terus campak ke dalam hati dia, taubat. Itu memang dijamin. Sebab apa? Sebab sahabat dia mahfuz. Mahfuz ni dijaga. Iman dia itu Allah Ta'ala jaga. Iman kita Allah Ta'ala tak jaga. Sebab itu sahabat ada yang dijamin syurga. Tuan-tuan, sajalah saya nak sembang ni kan. Mandangan tuan-tuan ni ramai yang tengah microslip ni. Tuan-tuan puan. Sahabat yang dijamin syurga ni tuan-tuan puan, dijamin kan? Makna dijamin. Sahabat dijamin syurga ni ataukah pada 10 orang tu sahaja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Al-Awwam, Talha, Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas dan sebagainya. Apakah terhad pada 10 orang tu saja? Sini belajar sirah tak masjid? Belajar sirah tak? Belajar tak sirah? Tuan-tuan ni asah betul microslip ni. Jawablah saya tanya. Belajar sirah ke tidak? Tak ada. Kan? Kena ada jawab ada, tak ada jawab tak ada. Saya tanya ya. Tak ada. Tak ada tak apalah, dimaafkan. Kalau ada tak boleh dimaafkan tu. Kalau ada tanya pada dia ke tak ada. Tu Ustaz Luqman tu ngajar apa? Ustaz Luqman ngajar sini kan? Dia ngajar apa? Syama'il. Itu bukan sirah tu. Baik. Sahabat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak terhad pada 10 orang yang dijamin syurga tu. Tak. Yang dijamin syurga 10 orang tu memang disebut jelas pada mereka. Nabi sebut nama mereka satu persatu. Dan sahabat-sahabat yang lain juga tahu bahawa mereka ni dijamin syurga. Sahabat yang lain tahu. Zubair Al-Awwam. Semua tahu mereka ni dijamin syurga. Tapi ada di antara sahabat yang dijamin syurga, tetapi sahabat yang lain tak tahu. Yang tahu siapa? Nabi dengan dia ya. Seperti Sayyidina Ukashah. Tuan-tuan, Nabi sebut dia di antara 70 orang yang tergolong umat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga awal. Kau orang, salah seorang, 70,000 orang tu. Dijamin tak? Dijamin. Tuan-tuan, soalan saya, kalau sahabat yang dijamin syurga ni, dia buat maksiat ke tidak? Tapi dijamin kan? Karena kalau dijamin syurga tu, maksiat apa lagi? Bersih lah. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat sirah ni apa? Main macam tu juga. Tak, sirah ni macam matematik juga. Dia ada kekira dia. Sahabat tu kan dijamin syurga. Kita ambil lah sahabat 10 orang tu. Kita ambil Abu Bakar masalah. Tu sahabat paling tinggi tu. Abu Bakar ni tuan-tuan, Nabi sebut iman dia kalau dikumpulkan iman seluruh umat Islam. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke umat Nabi SAW, takkan dapat lawan iman Abu Bakar sebesar zarrah. Kita nak khabar apa? Sama tak kita dengan Abu Bakar? Langsung tak sama tuan-tuan. Jangan sama dengan Nabi. Dengan Abu Bakar pun sebesar zarrah pun kita tak dapat. Abu Bakar dijamin syurga. Dijamin syurga. Dan di antara 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah tu, dia boleh tak buat maksiat? Dia boleh tak tergelincir dalam maksiat? Tuan-tuan, jawapannya nak syuruk dah. Wallahualam. Boleh? Nanti kita sambung lagi minggu kompak. Dia tuan-tuan. Kan? Jawapan dia tuan-tuan perempuan, sahabat walaupun dia jamin 10 orang tu, dia boleh tergelincir dalam maksiat. Boleh tergelincir dalam maksiat. Tetapi macam saya katakan tadi, berbeza dengan keadaan kita, dia buat maksiat, dia terus bertaubat. Contoh siapa? Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam. Zubair Al-Awwam tuan-tuan, bagaimana kita cerita sirah sikit. Kita sagarkan balik microslip tuan-tuan tu. Zubair Al-Awwam tuan-tuan perempuan, tahu tak kisah Zubair Al-Awwam? Dia antara yang nak membunuh Sayyidina Ali. Antara yang terlibat memerangi Sayyidina Ali. Apalah punca Ustaz? Kalau saya nak cerita tu panjang lah. Itu saya tak payah ngajar sifat 20 ni. Baik saya ngajar sirah. Panjang tuan-tuan. Dia bermula pada zaman Sayyidina Osman lagi, titik tolak dia tu. Sampai tu tahap Zubair Al-Awwam ni pernah angkat pedang nak tebas kepala Sayyidina Ali.
Bila Zubair Al-Awwam nak membunuh Sayyidina Ali, tuan-tuan dan puan, dalam peperangan, Sayyidina Ali jumpa dia depan-depan. Sayyidina Ali kata apa? Wahai Zubair, apakah kau lupa dengan kalam Nabi tentang aku? Nabi sebut apa? Man kuntu maulah fahadha Aliyun maulah. Nabi sebut siapa yang menjadikan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai maulah. Maulah ni apa? Tuan dia, pemimpin dia, ketua dia. Maka kata Nabi, fahadha Aliyun maulah. Maka jadikan juga Ali sebagai ketua pemimpin dia. Bila Zubair Al-Awwam dengar ni, tuan-tuan perempuan, Zubair Al-Awwam terus menggigil tubuh badan dia. Pedang yang dipegang tu terus terjatuh. Dipeluknya Sayyidina Ali dalam keadaan menangis teresak-esak. Dipeluknya, dia mohon maaf kepada Sayyidina Ali dan dia bertaubat kepada Allah. Itu Zubair Al-Awwam, perangan Sayyidina Ali. Ada lebih dahsyat, tuan-tuan. Ada lebih dahsyat. Tuan-tuan pernah baca tak kisah peperangan Sayyidatina Aisyah? Pernah baca tak? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berperang dengan Sayyidina Ali. Kita nak khabar apa ni? Aisyah dengan Nabi siapa? Isteri Rasulullah. Yang digelar sebagai Ummahatul Mukminin. Yang digelar sebagai binti Siddiq. As-Siddiqah binti Siddiq. Iaitu yang jujur kepada anak yang jujur. Aisyah anak kepada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Pun pernah terlibat nak membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula dengan Rasulullah siapa, tuan-tuan? Sepupu anak kepada Abu Talib. Abu Talib tu antara pakcik Nabi yang sangat Nabi sayang. Nabi sayang, tuan-tuan. Yang meninggal dalam keadaan bukan Islam tu ayah Sayyidina Ali lah. Ali bin Abi Talib. Bukan sekadar sepupu, merangkap juga sebagai menantu Nabi. Kahwin dengan anak Nabi yang bernama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Pun pernah berperang, tuan-tuan perempuan. Ramai sahabat syahid. Peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga peperangan di antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Pun samalah kisah yang agak panjang, perbahasan yang agak panjang. Saya bukan nak bagi tahu tuan-tuan perempuan ni tuan-tuan nak menyalahkan Ali, tuan-tuan nak menyalahkan Aisyah, tak. Tapi ni sirah yang berlaku. Sirah ni tuan-tuan dia sejarah. Sejarah ni nama dia tarikh. Dia tak boleh diubah. Dia tak boleh diluput. Dia tak boleh dilupakan. Dia tetap ada termaktub dalam sirah perjalanan hidup baginda. Jadi tuan-tuan perempuan, macam Ali berperang dengan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali, beza mereka walaupun mereka berbuat kesalahan yang sebegitu disebabkan beberapa faktor, tapi akhirnya Sayyidatina Aisyah dia bertaubat kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah. Sehingga diriwayatkan Sayyidatina Aisyah tak keluar rumah beberapa bulan. Tanda malu dia dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi saya nak kata kat sini bahawa sahabat juga buat maksiat. Sebab sahabat dia tak ada ismah. Ismah ni apa? Ismah ni maksum. Maksum ni apa? Maksum ni bukan dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ismah ni ada siapa? Nabi dan juga Rasul sahaja. Itu maksum, tuan-tuan perempuan. Jadi sebab itu kita kalau sahabat selepas daripada Nabi, selain daripada Nabi, sahabat sampailah ke bawah kita ni, ke semua orang buat maksiat. Cuma apa? Cuma yang membezakan maksiat kita dengan maksiat sahabat itu lain. Maksiat kita dengan maksiat sahabat. Kita buat maksiat, tuan-tuan perempuan, dah lah buat maksiat. Banggur pula tu pergi cerita ke orang. Masalah contoh, pergi cerita ke orang. Hari ni kita tengok golongan-golongan selebriti ni kalau bercerai, tuan-tuan perempuan, pergi cerita ke orang. Cerita kat TikTok itu ni sebagainya. Laki dia macam ni. Bini dia macam ni. Itu bukan satu sifat yang baik. Banggur cerita ke orang. Allah Ta'ala dah tutup aib kau pergi buka aib kau ke orang. Itu masalah lah. Kan? Itu kaunuhu basira. Jadi bila kita tahu hakikat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kaunuhu basira, kita akan jaga diri kita. Kerana Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan diri kita ini. Baik, yang terakhir untuk pagi ni tuan-tuan. Iaitu kaunuhu mutakalliman. Keadaan
Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata-kata. Kalam Allah Ta'ala itu adalah sifatnya qadim. Kalam Allah Ta'ala bukan laisa bihurufin wala bisautin wala bilisanin. Kan? Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia tidak apa? Dia tidak berhuruf, dia tidak bersuara, dia tidak berlidah. Dan juga kalam Allah Ta'ala dia tidak berbahasa. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, bila Allah Ta'ala dikata dia bersifat dengan sifat maha berkata-kata, seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bercakap dengan Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Bercakap di sini tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran ni Nabi Musa bertutur, bercakap, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apakah Nabi Musa berkata-kata? Nabi Musa mendengar sifat kalam Allah yang qadim lagi azali itu. Maka kata ulama, ya. Yang mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengar kalam Allah dengan sifat qadim, yang sifat hakiki dia, Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu Nabi Musa digelar sebagai Kalimullah, iaitu Nabi yang pernah bercakap dengan Allah. Tuan-tuan dan puan, kita hari ini kita tak pernah dengar kalam Allah. Kita tak pernah baca kalam Allah. Al-Quran tu macam mana Ustaz? Al-Quran yang kita baca ni bukan kalam Allah. Ini pandangan baru ni, saya tak pernah dengar Ustaz. Al-Quran bukan kalam Allah ke? Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah yang zahir. Itu kena faham. Kalam Allah yang zahir. Sebab apa saya kata kalam Allah yang zahir? Kan kita kata tadi, kalam Allah tidak berhuruf, kalam Allah tidak bersuara, kalam Allah tidak berbaris, kalam Allah dia tidak berbunyi, kalam Allah dia tidak berbahasa. Al-Quran berbahasa tak? Berbahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran bersuara tak? Bersuara. Kita baca keluar suara tak? Keluar suara. Al-Quran berhuruf tak? Berhuruf. Kita boleh sebut. Al-Quran berbaris tak? Berbaris. Kita boleh baca. Maka sebab itu kita katakan Al-Quran itu bukan kalam Allah yang hakiki. Al-Quran hanyalah kalam Allah yang zahir sahaja. Yang sebenar-benar maksud kalam Allah tidak ada sesiapa yang mengetahui melainkan dia sendiri sahaja. Tuan-tuan dan puan, kalam Allah hari ini yang kita baca Quran tu, itu adalah kalam yang dimudahkan, yang diturunkan kepada Jibril. Jibril bawa turun kepada Nabi SAW. Tetapi kalam hakiki Allah, setiap makhluk, semua makhluk, hatta Jibril pun tak tahu macam mana kalam Allah. Yang mengetahui kalam Allah hanya dua orang, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW. Kalam Allah yang hakiki. Musa pernah bertutur dengan Allah dengan sifat kalamnya yang hakiki, tetapi tidak melihat Allah. Nabi SAW bertutur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalam dia yang hakiki. Bukan sekadar itu, bahkan melihat Allah dalam keadaan zatnya yang hakiki. Itu mulia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan? Yang tidak dapat pada Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Maka tuan-tuan dan puan, yang ada pada kita hari ini adalah Al-Quran kalam zahir dia, bukan kalam hakiki dia. Dia beza macam kita lafaz niat dengan niat. Tuan-tuan, kita nak semayang tadi, usalli fardhu subhi. Kan? Saya pernah dengar orang solat sujud sejadah ni tuan-tuan. Saya pernah dengar lah. Saya pernah dengar orang niat sujud sejadah ni kan. Usalli sunnatan sajadah. Sujud sejadah ni. Saya tak tahu mana dia dapat niat tu. Sebab dia biasa sebut semayang sunat sujud sejadah. Sunat sujud sejadah, semayang tu tak sunat dah. Semayang tu fardu. Saya pernah dengar tuan-tuan. Acik tu. Adalah dulu-dulu. Waktu tu zaman sebelum saya pergi Mosi lagi, zaman saya belajar sekolah lagi. Yang baca tuan-tuan, acik pangkat lah. Makna saya nak beritahu kat sini, selama puluhan tahun dia hidup tuan-tuan, dia berniat semayang sujud sejadah tu usalli sunnatan. Sebab dia faham sunat sujud sejadah tu. Musibah tak? Musibah lah tuan-tuan. Kan? Macam mana pun sujud sejadah tu niat kita tetap usalli fardhu subhi, dia tetap fardhu subuh. Kalau imam tak sujud sejadah, kalau Ustaz Rahman tadi tak sujud tu tuan-tuan, sah tak semayang itu? Sah je lah.
Kan kita panggil sujud sejadah lah, sebab sujud pada surah sajadah. Sebenarnya sujud tu sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah tuan-tuan. Kan? Baik. Macam kita baca usalli, lafaz niat. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Lafaz niat ni adalah menzahirkan apa yang ada dalam hati kita. Hati kita tuan-tuan perempuan. Yang kita niat dalam hati kan. Yang rukun semayang lafaz ke niat? Niat. Dia adalah hati kan. Maknanya kalau lafaz tu kalau kita tak baca pun semayang kita sah sahaja. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak bagi analogi mudah ni. Yang kita baca usalli itu adalah zahir pada niat kita. Tetapi bentuk niat kita tu kita tahu tak? Bentuk niat kita tu. Macam mana rupa macam mana raman niat tu, kita boleh tahu tak? Mana boleh tahu? Tak tahu tuan-tuan. Tak ada siapa tahu macam mana rupa niat tu. Sebab niat tu duduk di mana? Niat tu duduk di tempat yang kita pun tak tahu di mana tempat tu. Di mana tu? Niat tu duduk di hati. Di hati. Niat tu duduk di hati. Hati kat mana? Tuan-tuan boleh tunjuk hati, tuan-tuan? Boleh tak tuan? Kita ada hati tak? Ada hati. Kat mana hati? Dalam dada. Haji boleh confirmkan dalam dada tu. Siapa boleh confirmkan hati tuan-tuan kat sini? Kat tengah ni apa? Paru kan? Paru. Paru lah. Paru lembu. Tu paling sedap makan tu. Jantung belah mana? Jantung belah sini. Hati kat mana? Jantung dan paru tu boleh nampak tak? Jantung baru. Kalau kita x-ray lah, nampak tak? Nampak. Jantung nampak. Paru? X-ray nampak tak? Nampak. Paru mesti kena ada. Yang memegang oksigen kita, nafas kita, paru lah. Yang mengepam darah kita, jantung. Hati di mana duduk? Hati dia bukan abdomen, tuan-tuan. Datuk dah buka open awal pula isu ni. Kita drag sampai pukul 8 insya-Allah. Sebab ulama khilaf tuan-tuan. Ulama khabar, apakah jantung tu hati? Atau apakah jantung dan hati benda yang berbeza? Atau apakah dia sama? Saya akan poning dengan tuan-tuan kejap lagi. Tuan-tuan confirm akan poning punya. Tapi tak apa. Kita pergi ni dulu. Hati tuan-tuan yang kita ada ni. Macam mana kita boleh tahu Ustaz saya ada hati? Ji, macam mana Haji khabar Haji dah hati Ji? Yang Haji tunjuk senyap tadi tu. Apa bukti kita ada hati? Bukti kita ada hati adalah kita boleh sakit hati. Contoh, kan? Maksudnya kita ada perasaan marah. Sakit hati lah kita panggil, sakit hati. Kita rasa sakit hati tu tuan-tuan perempuan, kita boleh terjemah ke tak sakit hati tu? Faham tak maksud saya? Kalau kita sakit jantung, kita rasa tak? Rasa sakit jantung tu. Orang kena heart attack ke, serangan jantung atau lemah jantung, kita boleh rasa jantung tu sakit. Kita boleh rasa. Sebab apa boleh rasa? Sebab dia organ. Dia organ. Tapi hati ni tuan-tuan, kalau kita sakit hati, kita boleh rasa tak sakit hati tu? Tiba-tiba sakit hati ni maksudnya kita boleh terjemahkan, ya Allah, apa sakit mana ni hati dia ni? Mana ada? Tak ada tuan-tuan. Walaupun orang khabar sakit hati dia ni macam koteh yang kau kuyak-kuyak kan? Koteh yang kau kuyak-kuyak kan itu mujamalah. Itu bahasa kiasan. Nak menggambarkan sah dia marah tu. Tetapi kita boleh rasa tak sakitnya hati tu? Tak boleh tuan-tuan. Mana ada rasa? Tapi macam mana kita boleh rasa? Macam mana kita rasa sakit hati tu? Nafas kita naik turun. Kita menahan marah, sabar. Kau ni, kalau aku fikir tak kau ni, kan contoh, sakit hati. Kan? Jadi kita tak dapat nak terjemahkan hati di mana. Nabi SAW dibelah dada berapa kali tuan-tuan? 3 kali. Ketika mana Nabi kanak-kanak, kemudian ketika Nabi menjadi Rasul,
dan yang terakhir sebelum baginda diisrakan. Bukan diisra, dimi'rajkan. Waktu Jibril belah dada Nabi dan tuan-tuan, Jibril belah tu, Jibril belah dah kan? Belah di sini tuan-tuan, dia bukan makna kiasan, bukan. Belah ni memang makna zahir, memang Jibril belah betul dari Nabi. Memang belah. Sebab disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dada Nabi itu nampak bekas belahan. Dada Nabi itu boleh nampak bekas belahan. Maksudnya memang dada Nabi itu dibelah. Dan bila dibelah, Jibril keluarkan satu bondok dalam badan Nabi. Jibril pegang bondok tu. Bila Jibril pegang bondok tu, tuan-tuan perempuan, Jibril perintahkan kepada malaikat Mikail. Kerana pada ketika itu Mikail ada bersama Jibril. Diperintahkan kepada Mikail supaya bawa dia air Zam-Zam. Dan Jibril membilas benda itu dengan air Zam-Zam. Jibril pegang tu tuan-tuan buat, memang Jibril pegang betul. Macam saya pegang ni. Basuh bilas dengan air Zam-Zam. Jibril buat benda yang sama. Yang Jibril pegang tu hati ke jantung? Hati. Yang Jibril pegang tu hati kan tu. Hati tak nampak tuan-tuan. Yang Jibril pegang tu. Ni. Kan saya kata tadi, Jibril pegang tu memang pegang betul. Pegang betul. Sebab Jibril basuh. Tuan-tuan. Itu nak soalan Datuk tadi tu. Yang khabar jantung hati tu Ustaz apa? Ni nak jawab ni. Jantung hati, jantung pisang. Contoh. Kan? Yang Jibril pegang tu hati atau jantung? Hati, dia tak boleh buka abdomen. Maka pastilah yang Jibril pegang itu bukan hati. Yang Jibril pegang apa? Jantung. Jantung Nabi. Maka sebab itu ulama kata jantung itulah adalah hati yang sebenar. Para ulama kata jantung itulah hati. Macam mana jantung itu adalah hati, Ustaz? Kalau kita marah, tuan-tuan, jantung kita perlahan ke laju? Laju kan? Dup, 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 dup. Kalau kita comel, jantung kita perlahan ke laju? Laju. Dup, 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 dup. Kalau kita tengah rehat, jantung kita perlahan ke laju? Perlahan. Kalau laju tu bahaya, tu pergi hospital cepet. Kalau tengah lalap pelaju jantung, tu pergi hospital. Kan? Perlahan. Maksudnya tuan-tuan perempuan, para ulama sebut jantung itulah hati dan hati itulah jantung. Tetapi dua benda yang berbeza pada sudut fungsinya. Jantung fungsinya mengepam darah. Yang nak katakan juga sebagai hati adalah fungsi ni apa? Fungsi dia mengawal amarah. Itu. Fungsi dia mengawal rohani. Tetapi dia jantung, dia bersama dengan jantung. Tetapi dia ada satu fungsi lain iaitu mengawal rohani kita. Maka sebab tu orang Melayu kita jantung hati dipanggil. Sebab orang Melayu dulu-dulu tuan-tuan, dia dah belajar dulu sifat 20 ni pada kita. Mak ayah tuan-tuan marin. Sebab tu dia khabar apa? Jantung hati, sebab tuan-tuan guru khabar apa? Jantung itulah hati, hati itulah jantung. Itu dia tuan-tuan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan kita dah sadar Allah Ta'ala ni sifat dia berkata-kata, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang kita kata tadi, seperti mana lafaz mayang dengan niat kita ni, lafaz mayang tu lafaz, niat tu dalam hati. Niat tu dalam hati di mana? Di jantung gitu. Ini menurut pandangan sebahagian ulama. Maka begitulah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya yang kita baca Al-Quran tu zahirnya kalam dia yang sebenar, tak ada siapa yang dapat mengetahui. Jadi sebab itu kita kata Al-Quran tu bersifat qadim. Al-Quran ni qadim, dia bukan baru. Kalau Mu'tazilah kata Quran ni baru. Sebab Quran ni baru diturunkan pada Nabi SAW. Baru diturunkan tu kalam yang zahir tu. Tapi sebenar-benar kalam Allah tu memang dah qadim. Maka sebab itu kita kata Al-Quran ni qadim. Kita daripada dulu tuan-tuan, mak ayah kita ajar Quran ni qadim, tuan-tuan perempuan. Kita marin mak ayah kita ajar sifat 20 waktu tuan-tuan perempuan kecil. Waktu tuan-tuan perempuan muda. Belajar tak dengan mak ayah kita? Kadang ada lah mak ayah kita cerita sikit-sikit. Tapi waktu muda tu ambil tahu tak?
Tak ambil tahu. Sebab apa? Sebab rasa macam tak penting. Bila waktu muda rasa tak penting, kita rasa macam apa? Tak penting benda ni. Bila kita dah berumur, kita rasa macam sifat tahun 20 ni, tauhid ni penting. Maka kita pun datang belajar. Bagus lah tu. Tapi itulah bila datang belajar dalam usia begini tuan-tuan, itulah kadang-kadang kena micro sleep dah sikit. Tuan faham tak maksud tu? Tak faham? Sudah. Yang faham. Kan? Ada sebab itu penting. Sifat 20 ni penting tauhid ni. Sebab mak ayah kita dulu dah ajar Quran ni sifat qadim. Kalau orang tua dulu siap ada senandung itu. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Pernah dengar tak? Tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati. Hafal tak tuan-tuan? Tak hafal. Berpuluh tahun hidup tak hafal. Hafal lah. Tu. Kalamun qadim. Siapa yang nyanyi tu? Tuan guru kita. Siapa tuan-tuan? Almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Lagu tu famous tu. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar macam mana? Kan? Saya favourite tu dengan lagu tu. Sampai komosi, orang buka tu. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati. Betul? Aywa, betul? Bihi ashtaki. Aywa. Orang lelaki? Senyap. Tu ada. No. Acik ni orang lelaki dia senyap sikit. Kan? Orang lelaki ni kan Tamidur Rasul. Selawat pun minta koteh. Mahlul Qiyam. Selawat cik tak payahlah koteh-koteh ni. Lepas ni buat Tamidur Rasul, masjid tak payah print. Tak payah. Suruh hafal. Ni kan kalau tak bagi koteh tu, mengamuk dia. Mana koteh? Mana koteh? Tuan-tuan hidup dah berpuluh tahun dah selawat Mahlul Qiyam tak hafal-hafal. Ya Allah, hafal lah. Anta syamsun anta badrun. Cik diam. Orang lelaki. Cuba. Kalau tak habis kuliah ni. Tak ada dah, saya tak kira. Sama-sama. Anta syamsun anta badrun. Bola sini. Yang bola sini akan tengah ni mana pergi suara. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru awali. Anta misbahu suduri. Alimu sirri wa akhfa. Saya khabar cik diam. Mustajibud da'awati Rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati wa salatullahi ala Ahmad عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hafal tuan-tuan. Kan? Tahun depan Tamidur Rasul tak payah kata koteh lagi dah. Semua dalam kepala dah hafal. Elok tu. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan puan, cukuplah sekadar itu dulu pengajian kita. Dan sekira habislah kita punya sifat 20 ni. InsyaAllah nanti minggu keempat kita masuk pada
sifat-sifat mustahil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat insya-Allah, sehingga kita berjumpa lagi jika Allah Taala izinkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Amilna su'an wa dhalamna nufusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.